Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Tumpuan berita, seramai 100 asnaf daripada Senarai Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah menerima sumbangan daripada Ragat Foundation di Kuching pada Ahad. Sumbangan berjumlah lebih daripada RM50,000 itu telah ditaja oleh MyCar dan Megah Herba Sendirian Berhad untuk disalurkan kepada semua asnaf tersebut. Menurut pengarah operasi Ragat Foundation, Sarhan Ismail, jenis bantuan yang diberikan ialah bakul makanan dan kewangan. Tambah beliau lagi, program sumbangan Ramadan di bawah Ragat Foundation akan diteruskan di beberapa bahagian di Kuching yang akan dilaksanakan mengikut peringkat. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni. Laporan seterusnya, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri telah menyumbangkan sebanyak 538 kotak bekalan air mineral kepada penduduk di kawasan Zon Pangkor di Gedong. Ia bertujuan membantu meringankan sedikit beban penduduk yang belum mempunyai bekalan air paip maupun air bersih. Penerima sumbangan tersebut ialah Kampung Sungai Bar, Surau Kampung Sungai Bar, Kampung Bernat Ulu, Kampung Sungai Labi, Kampung Lubuk Buntin, Masjid Nur Islam Kampung Lubuk Buntin, Sekolah Tadika Kemas Lubuk Buntin, Prasekolah Lubuk Buntin dan Kampung Lubuk Samsu. Kaunselor Muhammad Izzuddin Abdullah dan Ketua Kampung Lubuk Buntin, Aju Pet hadir untuk menerima sumbangan itu bagi mewakili penduduk lain bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Lubuk Buntin pada Sabtu. Sementara itu, para penerima menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Nancy atas keprihatinan beliau terhadap nasib mereka. Selanjutnya di Bintulu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi telah mengadakan kunjungan ke Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Bintulu pada Jumaat. Dalam kunjungan itu, beliau telah mendengar taklimat Digital Development Plan DDP dan beberapa projek pembangunan di bahagian Bintulu di bawah seliaan Pejabat JKR bahagian Bintulu. Taklimat telah disampaikan Jurutera bahagian JKR bahagian Bintulu Lau Pit Hua, penolong Jurutera bahagian Bintulu Chiang Siong Ming dan Ketua Seksyen MRP Vivian. Turut disampaikan taklimat berkenaan projek-projek yang dilaksanakan di bawah kelolaan Pejabat JKR Wilayah Utara yang disampaikan Pengurus Wilayah Utara Insinyur Teo Ngong Leong dari Pejabat Wilayah Utara JKR Sarawak. Manakala projek Pen Borneo dan Jalan Pesisir di bahagian Bintulu telah disampaikan wakil daripada Pen Borneo Unit dan Opus Consultants Sendirian Berhad. Manakala di Sibu, dengan sebanyak 36 masjid dan surau di daerah itu menerima sumbangan sebanyak RM5,000, di mana RM4,000 daripada Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Nangka dan RM1,000 daripada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, Lakis. Turut diserahkan ialah sumbangan peribadi daripada Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Merangkap Adu Nangka, Dr. Anwar Rapai bertempat di Surau Darul Jannah, Kampung Datuk Baru pada Sabtu. Dalam majlis itu, Dr. Anwar memesan penduduk yang merancang untuk mengadakan rumah terbuka pada hari raya nanti menghadkan jumlah kunjungan tetamu ke rumah mereka serta sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP untuk mengelak penularan wabak COVID-19. Beliau turut mempelawa semua tetamu agar menghadirkan diri pada Majlis Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sarawak yang akan diadakan di Masjid An-Nur pada 18 April ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming mengajak masyarakat bukan Islam untuk menghormati umat Islam yang sedang menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Katanya, sikap saling hormat-menghormati antara satu sama lain sangat dituntut dan menjadi kunci perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Tegasnya, masyarakat bukan Islam perlu menghormati agama Islam dan bekerjasama dengan semua orang, terutamanya membantu mereka yang memerlukan. Berucap semasa menyampaikan buah kurma kepada pengurusan jawatan kuasa Masjid Asyakirin bahagian Bintulu pada Sabtu, Johnny Pang menjelaskan malah pihaknya turut bekerjasama dengan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, LAKIB, untuk memajukan masyarakat di Bintulu. Sementara itu, pengurusi Masjid Asyakirin Datuk Muhyiddin Ishak mengucapkan terima kasih kepada Adun Tanjung Batu atas sumbangan tersebut. Seterusnya, mengenai perkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan 224 kes baharu pada Ahad meningkatkan jumlah kumulatif kepada 302,457 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 102 kes kategori 1, 115 kes kategori 2 dan masing-masing 2 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Kes-kes ini dikesan di 25 daerah di Sarawak seperti tertera.
Turut dilaporkan 5 lagi kes kematian melibatkan 3 lelaki dan 2 wanita berumur dalam lingkungan 61 sehingga 78 tahun di Betong, Sri Aman dan Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk tidak leka dan terus patuhi SOP. Salam UKAS. Thank you.